Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Bab yang ke-17. Bab ma jaa fi an-nadhari ila al-makhtubah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicara melihat seseorang akan perempuan yang mahu dipinang akan dia. Anil Mughirah ibn Syu'bah annahu khataba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya telah meminang ia akan satu perempuan. Maka sabdanya Nabi SAW, lihat olehmu kepadanya, pergi tengok dia, jangan hantar orang pergi minang saja, pergi tengok. Maka bahawasanya lebih baik bahawa berkekalan kasih antara dua kamu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, meminang seorang perempuan dengan merambang, pakai merambang ya, pakai wakil-wakil ya lah. Hampir tengok mana-mana perempuan ada dalam kampung tu minang, pakai main begitu ya. Yakni dengan tiada dilihat lebih dahulu itu, mahulah menjadi tiada baik. Buat perangai macam tu nanti dia jadi tak elok. Pasal apa? Pasal tak tengok. Itu mungkin ada benda dia macam ni. Pandangan mata manusia tak sama. Mungkin pandangan dia ni kata segak, dia ni kata tak segak. Manusia kita boleh tengok atas dunia, orang kata tiu tu dia gila-gila punya segak. Sampai dia kata dia ni ratu cantik Malaysia apa semua. Ratu cantik. Loh. Hampa kira aku benar tak? Kita pun heran. Pasal apa? Mata kita nampak tak cantik, tapi orang lain mungkin nampak cantik. Kita hantar wakil pi, wakil mungkin melihat pada sudut pandang dia, dia kata elok. Mai dekat kita, lain pula kan. Maka kadang-kadang boleh jadi kita suka, boleh jadi kita tak suka. Maka dia kata maulah benda macam tu dia menjadi tak baik. Dengan kerana itulah disuruh oleh syarak, taklah wajib tapi sunat, benda baik, pi tengok supaya di kemudian hari tak ada masalah. Disuruh oleh syarak kita apabila kita hendak meminang itu, lebih dahulu melihat oleh lelaki akan perempuan yang hendak dijadikan akan isteri. Tengoklah, yang lelaki nak tengok perempuan, yang perempuan nak tengok isteri, tengok lelaki pun tak apa. Tengok dulu. Secara asasnya lelakilah melihat perempuan. Tapi tak salah juga perempuan tu nak tengok juga, nak duduk sembang terus ke, ikut batas-batas syarak pun tak ada masalah. Bermula dalil atas suruh yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur dipanggil orang akan dia dengan nama Al-Mughirah bin Syu'bah. Katanya bahawasanya telah meminang ia akan seorang perempuan dengan tiada dilihatnya perempuan itu adakah ia buruk ataupun elok, atau perkenan atau tiada perkenan akan rupanya. Bila diketahui Rasulullah SAW akan dia yang demikian, maka ditunjuk oleh Nabi dan dinasihatkannya
sabdanya, lihat olehmu kepada perempuan yang kamu hendak jadikan isteri itu lebih dahulu daripada kamu meminangnya, kerana bahawasanya dengan lihat itu lebih baik dan lebih kuat mengekalkan perkasihan antara kedua kamu. Nabi suruh tengok. Nanti kita akan berjumpa dengan riwayat-riwayat Nabi hantar wakil pi minang di antara isteri-isterinya. Nabi kata pi dekat dia, pinang. Dan Nabi kata cium bau badan dia. Sebab kadang-kadang ada orang dia punya bau badan dia pelik. Kadang-kadang ada dia punya bau ketiak dia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dia ada benda yang pelik-pelik kat satu tu orang. Kadang-kadang bau badan dia kita tak tahan. Benda-benda macam ni bukan tak boleh ubat, boleh ubat. Tapi setengah dia tak ambil kisah. Maka kita khawatir, kita pun tahu kata anak kita ni, adik-beradik kita ni, dia ni jenis orang sensitif dengan bau, dengan apa. Oh dia tak boleh, dia mau. Bukanlah suruh bau wangi-wangi sangat. Dia bukan suruh pergi cium bau badan tu, maksudnya dia tu pakai wangi-wangi tak. Maksudnya pergi duduk, lepas tu duduk sebelah-sebelah, tengok macam mana kita boleh tahan tak bau dia. Pengalaman saya biasa duduk dengan artis, kawan dengan mereka sekali ada program sekali apa semua. Kalau saya sebut, semua orang kenal dia. Saya tak boleh sebut lah nama orang. Dia punya bau ketiak dia tu, bau ketiak kan. Ish. Kira bila saya pergi duduk, bukanlah duduk dekat-dekat, bukan duduk sebelah-sebelah, tak. Tapi program sekali, kadang-kadang macam terpaksa kena bercakap dengan dia. Sembang, kira agak saya sini, dia depan saya macam ni, sedepah. Pun saya dah tak boleh tahan dah. Nak kata kita ni wangi mentara mana, tak ada lah, bukan puspa wangi tak. Tapi dia punya bau ni, ya Allah, tak boleh tahan. Sampai saya kata, loh, nak tegur pun macam segan pula, takut lagi dia termalu kan. Macam mana nak kata? Tak tahu nak kata. Kalau member-member saya tiap abang tak pernah bau lah. Kalau kita dekat kita boleh apa? Tak nak bau lah. Memang kebiasaannya orang yang bau badan ni kadang-kadang mungkin dah terbiasa, jadi hidung dia rasa macam tak apa. Tapi orang lain rasa dia punya bau dia dahsyat. Kadang-kadang tak tahan. Kalau takat sikit-sikit semua orang ada bau-bau ketiak, bau hapak, mandi-mandi hilang lah kan. Yang ni jenis saya pun tak faham. Maknanya orang-orang macam ni dia kena buat rawatan lah kot. Nak buat rawatan lebih kan. Cuma memang kita tak tahan. Tapi sementara nak buat rawatan, jenuh jugalah nak boleh tahan tu. Kan? Nak salah siapa tak boleh. Tapi tinggal lagi kalau orang tahu tak mampu, adakah benda tu akan mengekalkan satu kebahagiaan dalam rumah? Jadi payah ha? Nak duduk sekali jadi payah, nak duduk dekat-dekat jadi payah, duduk tahan. Lama-lama tak bernafas. Duduk tahan tu. Ada orang macam tu. Okay? Dia suruh pergi tengok dulu. Dia suruh kita bau badan dia. Kita tak payahlah. Hantar wakil lah orang perempuan pergi duduk ke dapur sembang-sembang. Hantar pergi hari lain, mak menakan ke siapa ke. Contohnya. Masalah. Tapi zaman lah ni zaman moden. Tak kahwin lagi dah keluar sekali dah. Dia tak kahwin lagi dah keluar sekali. Siap mak dia kata hantar keluar dengan tunang kan. Ustaz Zaid terus kata dalam ceramah dia apa? Bodoh memang mak kata. Tak mengaji agama. Siap kena dapat bodoh sekali. Suruh anak-anak pergi tunang-tunang, pergi keluar, pergi berjalan. Pergi hari-hari minggu ajak tunang pergi jalan tu. Mak offer lagu tu. Tak ada ilmu. Tak betul Islam tak bagi lagu tu. Bukan masa berjalan. Bukan masa berjalan. Tak sepatutnya keluar. Mengundang fitnah. Zaman lah ni, bukan takat keluar saja. Dah bersentuh-sentuhan. Bahkan dah mengadakan hubungan. Tiru sebiji budaya macam Mak Saleh. Tidur dulu. Asal sesuai, kita kahwin. Tak asal sesuai, kita tak payah kahwin. Moden. Apa yang dah jadi? Apa dah jadi kita lupa-lupakan. Oh dia senang banyak. Kita lupa-lupakan. Kita simpanlah itu sebagai satu kenangan ataupun mimpi ngeri dalam hidup kita. Habis settle. Selesai masalah.
carilah pasangan lain, aku cari pasangan lain. Bagi kita tak sesuai. Mak Saleh lagi dahsyat, sampai dah beranak pinak sampai 2-3 orang, tak kahwin lagi. Kita katakan budaya macam tu mungkin dah jadi budaya, tapi setengah saya tengok, setengah Mak Saleh, bukan semua Mak Saleh lah. Banyak juga Mak Saleh pada naluri manusia, dia tak boleh terima hidup anak luar nikah. Maka walaupun kita kata itu budaya mereka dan mereka tak boleh bangkang sebab kebebasan yang mereka berikan sendiri kepada masyarakat mereka, tapi kalau kita tengok, kalau kita baca tentang budaya silam mereka, memang orang-orang betul-betul Mak Saleh sendiri pun mereka tak suka anak luar nikah ni. Mereka tak mau. Mereka tak suka homoseksual. Mereka benci tapi mereka tak boleh tunjuk sangat sebab benda tu dah dah jadi amalan oleh sebahagian besar masyarakat mereka, dan undang-undang dalam negara mereka dah peruntukkan kata boleh laki boleh kahwin dengan laki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan, boleh duduk sekali, boleh mengadakan hubungan. Tapi tuan-tuan, hakikat sebenarnya naluri manusia itu membangkang perkara tersebut. Tak boleh terima. Agama apa pun tak boleh terima. Laki mengadakan hubungan dengan laki, perempuan mengadakan hubungan dengan perempuan, laki mengadakan hubungan dengan perempuan dalam keadaan tak kahwin. Siapa pun tak boleh terima. Jangan kita kata, benda ni adalah budaya barat. Ya, betul, benda tu main daripada barat. Tapi orang yang betul-betul mempunyai pemikiran yang baik, walaupun dia kafir, dia pun tak boleh terima benda-benda begitu. Cuma dah masyarakat di sana ada undang-undang kata tak boleh komplain, tak boleh kata apa, yang tu hak asasi manusia, atas nama hak asasi manusia, depa bagi lah orang buat. Tapi tetap juga depa bangkang. Macam dalam negara kita, ada undang-undang kata macam ni boleh, tapi ada benda yang kita tak puas hati. Aku tak puas hati lah benda macam ni. Bangkang sekali lagi, kita nanti kena tindakan pula. Pasal faham bangkang undang-undang yang telah pun diputuskan oleh pihak negara. Tapi tak boleh lah, bangkang pelan-pelan lah, tak boleh tunjuk sangat lah. Macam tu lah contohnya. Faham tak? Maka tu budaya. Nak buat macam mana? Duduk main dah macam ni. Duduk main dah budaya tu. Tambah tuan-tuan main tengok ni akhir-akhir ni dalam semenjak 2 menjak ni, televisyen pun duk tunjuk balik dah gambar-gambar, drama-drama semua. Dulu main satu ketika, main satu budaya di mana 4-5 tahun yang telah lalu sebelum Covid banyak artis pakai tudung, lah ni dah mula tak pakai tudung. Lah ni berlambak dah semua main hak muda-muda tak pakai tudung, semua duk main dah gambar-gambar tak ada tudung. Buka drama kot tu, buka TV semua tak pakai tudung. Semua pakai ragat-ragat balik, ketat-ketat balik, duk main balik lah. Dia bila tutup guru ni ramai lama semua pakai duk orang panggil apa? Kononnya ceramah bil hikmah, cakap lembut-lembut. Semua lemak balik Esok mai semua tutup guru ni geram-geram pakai duk fire mai, nampaklah sikit perubahan. Masyarakat lu tu tak boleh cakap lembut-lembut. Cakap lembut-lembut tak berubah. Masalah melihat tunang sebelum dipinang. Kata Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'iyah, ini ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, dia kata disunatkan bagi seseorang yang meminang itu melihat ia akan orang perempuan yang mahu dipinangnya, kemudian daripada sudah ada azam mahu meminangnya, dan dahulu daripada pinang. Boleh sebelum meminang pun boleh pergi tengok lah. Pasal lagi dah pinang, lagi dah pergi tengok apa semua, tuan-tuan tak jadi pula. Tuan-tuan tahu tak budaya sebahagian masyarakat kita, kalau dah pinang, dah bertunang, tiba-tiba berpisah, dia kata sial, kena mandi bunga. Masyarakat kita faham, bukan kita je, ada bangsa lain pun. Dia kata sial, padahal tujuan meminang, aku nak kenal hang lebih rapat, hang nak kenal aku lebih rapat. Aku nak kenal hang dengan keluarga hang, hang pun nak kenal aku dengan keluarga aku. Lebih pasti kita nak jalinkan hubungan adik-beradik, keluarga di kalangan kita. Maka bila kenal-kenal, tu tujuan meminang. Kalau sebelum meminang, takat kenal-kenal biasa ya. Bila pinang, buat satu ikatan tak rasmi tapi dah ada cadang. Maknanya aku cadang nak kahwin dengan hang, hang cadang nak kahwin dengan aku. Lebih kuat ikatan tu. Betul, belum ada ikatan kuat lagi sebab kahwin tu baru kira kuat. Baru banyak benda yang halal.
tetapi dalam tempoh. Sebab tu Minang tak boleh terlalu lama dan tak boleh terlalu cepat. Bisa tengok orang Minang sat lah. Bisa tengok orang buat Minang sat. Orang main Minang pagi pukul 9, pukul 10 angkat nikah. Merepek. Ada pula Minang lagu tu. Ada berlambak lah ni passion lagu tu. Leceh lah, tempat jauh lah, apa nak pergi. Contohlah pasangan dia duduk Terengganu ke mana ke, duduk Penang nak kena pergi Terengganu, ataupun orang Terengganu nak kena main sini. Jauh tu Terengganu. Dia 7-8 jam nak kena main. Aish, leceh lah. Adik-beradik bukan senang, tak cuti lah apalah. Dah, yang duk kira adik-beradik apa, nak meminang bukan suruh main ramai-ramai. Minang tak suruh main ramai-ramai. Mana ada orang buat Minang di dalam Islam, dia tak suruh pun pergi buat kenuri, ambil kemah, tempah makanan buat. Siapa suruh buat kerja lagu tu? Meminang, hang mai satu kereta dengan mak hang, bapa hang atau lebih kurang adik-adik satu kereta ke 3-4 orang, mai rumah dia ni pun lagu tu juga. Dia anak beranak mereka saja, tak payah duk panggil lah mak menakan, tok menakan, dia beradik, beranak, semua segala kodembom semua turun. Tak payah. Yang tu kenuri nanti lepas kahwin, lepas angkat nikah. Lah ni bertunang. Nabi kata ittaqu hawaijakum bil kitman. Takutlah bahawa hajat kamu itu tidak akan tertunai dengan menyembunyikan. Berdasarkan kaedah tu, ada benda-benda penting jangan abak ke orang. Dikhawatiri benda tu tak terjadi. Bahkan kalau tak jadi aib, jadi malu, jadi segan. Maka dalam hal ini, bila bertunang takut sat lagi, macam duk kata, bila putih tunang satgi orang kata dia ni siap lah. Kena mandi bunga lah, mandi apa lah, macam-macam mandi lah. Maka tak payah, jangan duk war-warkan pada orang. Sekali tuan-tuan, syarikat ni lah siaran yang saya masuk panggil saya, Ustaz, ada satu job Ustaz, ceramah. Okey, ceramah di rumah Tan Sri ke Datuk Sri ke mana Sri ke tak Sri pun tak tahu lah. Datuk lah. Dia ni anak dia bertunang, suruh saya buat ceramah. Suruh saya buat ceramah, dia buat kemah gila-gila punya besar. Baru bertunang, kalah kita kahwin pun tak macam tu. Macam mahligai apa, dengan rambu-ramba apa semua, dengan pelamin, dengan apa semua. Bertunang Lalu suruh saya ceramah. Aduh, saya pula jenis tak reti nak hipokrit Jenis nak pergi duk angkat-angkat sikit, bagus lah apa nak. Setengah orang dia tiba buat tajuk apa, kasih sayang lah apa. Saya tak erti. Lalah saya terus pancung tak panggil dah mereka ni. Saya kata betul-betul tuan-tuan, kita tak boleh buat besar-besar ni. Tengok muka orang, duk tengok aku tu tunduk. Saya pancung. Awak macam mana, bila lagi saya nak kata? Silap hari bulan panggil aku. Kata kena kata. Pasal apa? Puak-puak ni jahil, tak ada ilmu, kita kena abang. Islam tak suruh membaziak buat lagu tu. Bukan lagu tu cara dia bertunang cara Islam. Tak betul. Tuan-tuan nak buat lagu mana tu, tuan-tuan punya hal lah. Saya secara peribadi, kalau selagi saya hidup, anak-anak saya boleh jaga, buat ala kadar sudah. Okey, buat ala kadar. Dekat mana boleh. Tak payah duk paksa-paksa diri. Islam tak suruh pun, suruh buat besar-besar. Kalau saya, tak pasal. Baik aku ambil duit 10,000 yang nak buat kenuri tu, bagi kat pengantin anak kita, hang guna duit ni modal untuk hang lepas kahwin nak pakai duit banyak. Orang lepas kahwin nak pakai duit banyak, nu nak ulang pergi klinik, ulang pergi hospital, nu nak beranak, nu nak apa lagi, nak sakit demam duduk wek-wek semua tu, semua gila muntah semua, muntah hijau. Masa tu nak pakai duit banyak. Lepas kahwin nak kena beli benda tu, nak kena beli benda ni, macam-macam benda nak pakai dalam rumah. Nak pakai duit banyak, lala duk perhabis, pergi duk buat kenuri, kenara, duk buat segala bertunang segala. Allah. Tu baru bertunang tu, tak main lagi hak kahwin betul-betul. Perhabis saya saja. Inilah di antara benda-benda yang sepatutnya kita cuba elakkan. Biar bagi manfaat
Paling-paling tak kita nak buat kenduri duit banyak. Hang panggil mai, tak apa kita panggil adik-beradik mai, makan duit. Tak apa makan, gagah habis. Makan tak dinamakan sebagai membazir. Tapi kadang perhiasan yang berlebih-lebihan tu yang tak kena. Nak buat pelamin bukan punya sikit duit tu. Ribu-ribu pelamin. Kadang-kadang puluhan ribu. Mungkin juga ratusan ribu. Anak dia kahwin gila-gila, masuk dalam berita, anjur dia bawa bunga. Gila-gila bunga, taman bunga pun tak banyak. Bunga macam tu. Oh dia, siapa balik angkut balik bunga ke mak ya? Nak buat apa bunga berlambak-lambak? Daripada bunga berlambak-lambak, abang kau orang tak ada sponsor lah bunga. Bawa main apa buku gambar ke apa ke bagi hadiah ke orang kan bagus. Yang cerdik bagus dia buat macam mana tau. Orang balik dia punya apa tu? Hadiah panggil apa? Bunga telur lah dulu orang panggil. Dah ni tak boleh lah telur panggil apa? Dog gift. Jadi bagi apa? Bagi buku agama, bagi buku-buku doa. Kan? Yasin, bawa tasbih. Beli kat Maidin tasbih yang murah-murah. Bolang kotak cantik ya. Murah yang tu, China ya. Bagi bila yang tu, bagi tasbih digital. Okey lah. Okey lah macam tu. Daripada duk bagi benda merepek-merepek. Hak setengah-setengah bagi cawan, bagi apa pinggan, macam-macam lah bagi. Bagilah apa-apa pun janji orang boleh manfaat. Dulu-dulu orang ni bagi yang bunga telur tu buat, bekas bunga telur tu, bekas buah telur tu, hak kacau ya. Alah makcik-makcik ni kumpul ya, balik bola almari sekbot tu, atok melambak-lambak, tak guna-guna pun sampai habis sampai makcik tu mati pun tak guna-guna pun. Dia susun lah bunga telur tu. Telur tak ada lah. Balas habis awal lagi. Hak yang bekas bunga telur tu. Tak pakai-pakai mereka sudah. Macam rugi ya dia. Baik bagi bunga. Saya tanya dekat syarikat printing tu di Sungai Petani, SP Fast Print. Dia kata macam satu buku macam tu, buku doa-doa, 5 upang lah. Wah. 5 upang. Nipis-nipis 4, 5, 7, 8 line lah gitu. Boleh buka hari Senin zikir apa, Selasa zikir apa. Buku poket kecil lah gitu. Bolang poket. Buku-buku doa. Kan bagus-bagus bagi macam tu. Orang pergi rumah kenduri balik dapat buku doa satu, dapat tasbih. Tapi jenis-jenis nak bagi lagu tu, mesti tuan kenduri tu pun jenis ada kefahaman agama lah. Kalau hak jenis tuan kenduri pun jenis huha ke, habis ya. Kan? Baru ni saya pergi kenduri. Adik-beradik bla-bla orang perempuan saya sempoi betul. Pertama kali saya tengok. Sempoi lah tengok otak kreatif. Dia buka kedai hamba Allah ni. Dia punya kenduri anak ada. Tahu bagi apa? Bagi roti menggali. Roti gardenia seorang satu. Allahu Akbar. Best gila. Roti gardenia dia buat kotak cantik. Dia bagi tempah main. Tapi jambui roti gardenia duduk di luar. Siapa nak balik? Okay, bagi roti gardenia seorang satu. Yang bukan yang tinggi tu, yang rendah sikit tu. Dia ada kedai runcit. Ini mungkin dia pergi order dapat murah apa sikit kot. Jadi dia beli, siapa main bagi roti gardenia. Saya tengok ada yang bukan Islam pun main, dia punya kenduri pun ambil balik. Mereka pun duk buka, saya tengok apa benda, kotak besar mereka kira nak balik dah, kami baru sampai makan. Roti gardenia, idea bagus. Terlepas malamnya cicah gulai apa lebih kurang. Betul tak? Mau bagi roti gardenia pula sebiji, lepas itu mau bagi tapau yang kecil yang kuah, cantik lah. Settle dah. Tengah hari punya makan kenduri, malamnya cicah roti menggali. Betul tak? Roti gardenia. Okey lah. Okey lah. Kalau kita Penang roti menggali lah. Roti menggali dengan gulai sekali. Nah ambil balik, pergi perangai sikit, makan. Tak sekurang-kurangnya bermanfaat pada orang. Kadang-kadang buat benda-benda yang merapu-merapu, mereka tak tahu apa benda. Baik, sambung lagi dia kata apa? Disunatkan bagi seseorang yang meminang itu melihat ia akan orang perempuan yang mahu dipinangnya. Kemudian daripada sudah ada azam mahu meminangnya, memang confirm dah kata kami nak main minang, pilah tengok dulu, confirm, bukanlah bawa pergi jalan. Pergi rumah dia, pergi tengok, jumpa keluarga dia dulu. Lepas tu minta izin makcik, nak sembang-sembang dengan dia kat ruang tamu, nak kenal-kenal. Okey, sudahlah. Okey. Ni tak mula kenal, betul ambil nombor telefon, lepas tu buat video call.
Itu pun satu penyakit jahat. Buat video call, lepas tu tudung tak pakai. Dia ni jantan pun jahat. Alah, buka sikit nak tengok. Mula. Buka lah sikit nak tengok. Selak sikit rambut, nak tengok rambut panjang ke tak, rambut lawa ke tak. Dak perempuan tu pun cik malu-malu kucing bohong ya. Dah buka. Esok pula telefon pula, buka baju sikit, tengok baju pula. Esok pula buka seluar sikit. Lama-lama tengoklah semua. Ni semua setan handphone ni mai. Iman tak ada. Islam kata tak boleh, tak boleh. Ini semua atas iman, atas ilmu dan iman. Ada ilmu, ada iman, dia takkan buat. Kerana melihat dahulu daripada azam itu tiada apa faedahnya. Kalau duk tengok sebelum nak kahwin, tak ada cadang nak kahwin, nak buat apa? Dah kahwin betul-betul, tengok betul-betul. Dan melihat kemudian daripada meminang itu membawa kepada, dan melihat kemudian daripada meminang itu membawa kepada tak menjadi berkahwin dengan perempuan itu, maka jadilah menyakiti orang. Dah pi sarung cincin lah. Kalau Pulau Pinang di setengah tempat suap gula. Suap gula. Mak itu suap gula kan? Suap gula kan? Suap gula. Tak ada. Perak tak ada suap gula. Kelantan ada suap gula. Kan suap budu. Suap gula. Zaman dulu-dulu dia pakai gula yang gula cube tu. Gula cube lah kita panggil kan? Gula yang ketul-ketul tu. Gula, tak. Gula cube lah. Gula pasiang tu yang dia dah press bagi jadi macam cube tu. Dia pasti susun tau tak? Ini saya tak ingat masa saya budak-budak tu. Ni budaya di Pulau Pinang. Dia nanti kalau nak pergi Minang, gula tu susun dia macam bata kecil-kecil 4 segi tu. Susun buat macam bentuk masjid. Faham tak? Susun buat macam bentuk masjid pun dalam satu talam tu. Susun elok-elok, bagi penuh, padat. Lepas tu susun pandai-pandai, kena cari orang otak kreatif ni susun ni. Lepas geng-geng kaki duk pergi Minang dia tahu nak susun ni. Lepas susun nampak macam masjid. Lepas tu saat lagi pi, adik-beradik belah lelaki ni semua disuap seorang sebiji masuk dalam mulut budak perempuan ni. Kalau dah tak ada, depa minta gula ni, main gula satu mangkuk. Ni mak dia, rak masuk secamca. Yang ni mak menakan dia, rak masuk. Yang ni mak besar dia. Ni Tanjung tu mak long, mak anjang semua belah Kedah. Mak semua boleh adik-beradik ramai mampoi. Boleh dekat 20 camca, melugai nak termuntah. Nak bagi mana? Dia simbolik anak darah ni kira manis. Macam tu. Okey, mesti di mana-mana pun akan ada dia punya budaya dia. Jadi nak cerita sikit budaya di sini satu ketika dulu. Dan saya ingat banyak orang tak buat aku, tak makan gula. Tak apa ada, tapi setengah-setengah masih lagi. Belah-belah sini tak buat. Barat daya tak buat, timur laut masih ada lagi. Sebahagian masih lagi buat. Belah-belah Tanjung ada buat. Suap gula. Bahkan mereka percaya benda-benda ni benda penting kena buat. Padahal tak penting pun. Cari penyakit lagi ada. Telan gula berlambak-lambak. Nak buat apa? Kan? Bagi makan gula. Tu tak kira lagi duduk pelamin apa semua kan? Dan kemudian. Dan melihat kemudian daripada meminang itu membawa kepada tak jadi berkahwin. Dah suap gula, dah sarung cincin, dah apa ambil gambar gedebuk-gedebak, tak jadi kahwin. Allah. Ni mula mai satu macam yang mami-mami Zimbabwe ni keluar kau celak-celak Ini semua kena mandi melimau semua anda dah. Kena mandi bunga semua sial semua dah kena dah. Pula dah. Tak ada kena mengena dengan sial lah semua benda-benda ni. Yang tu jodoh. Tapi malu dah sikit adalah. Akan ada budak perempuan pun difras menangis tak ketahuan. Jadi elakkan daripada benda tu. Jadi nak tengok orang siap-siap. Dengan kerana itu hendaklah dilihat habis-habis dahulu. Lihat habis-habis dahulu daripada meminangnya supaya tiada ada
supaya tiada jadi menyakiti perempuan yang hendak dipinang itu atau menyakiti warisnya. Tak mau bagi. Jadi kadang-kadang orang dah dengar dah, kadang-kadang orang buat majlis bertunang tu besar-besar. Sebab itulah digalakkan supaya kita buat majlis bertunang tu kecil-kecil. Ingat abang korang? Nak abang bila? Nak abang esok ni lepas dah akad nikah, nak buat kenuri, masa tu bawa abang. Masalah, melihat tunang sebelum dipinang itu sunat. Apakah dalilnya? Kata Nawawi di dalam Syarah Muslim, pada hadis di dalam masalah 44 itu menunjukkan atas sunat memandang orang yang hendak dipinang akan dia. Maka ialah mazhab Malik, Abu Hanifah dan sekalian orang Kufah, Imam Ahmad dan jumhur al-ulama. Ya, memandang akan orang yang hendak dipinang akan dia. Dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi, yakni Qadhi Husain, daripada satu kaum akan makruhnya. Ada juga khilaf, setengah ulama kata kalau tak tunang lagi tak boleh tengok, hukum dia makruh. Tapi dia kata dan ini salah, yang menyalahi ia bagi sarih hadis jelas kata boleh, dan menyalahi bagi ijma' umat atas harus memandangnya kerana hajat waktu jual beli, syahadah dan seumpamanya. Bila ada hajat, nak jual beli kena tengok, nak jadi saksi kena tengok muka, nak nak kahwin nak kena tengok muka, dibenarkan. Boleh rujuk Syarah Muslim. Masalah melihat perempuan yang hendak dipinang itu, apakah yang harus dilihat akan dia? Adakah setengah-setengah anggotanya jua atau sekalian badannya? Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Muslim, hanya sahaja yang harus dilihat perempuan yang mahu dipinang itu ialah mukanya dan dua tapak tangannya dan belakang tangannya saja. Tapak tangan kira sampai pergelangan tangan. Kira kalau dia mai duduk tu nampak muka dia, pakai baju kurung ke baju ubah ke apa ke, tangan nampak macam kat ni. Kira betul-betul dia punya, selain pada aurat dia, tutup habis lain semua. Yang tu je nampak. Tengok muka supaya kita boleh berkenan dekat dia, tengok muka dia, tengok tangan kerana kita nak pastikan dia tidak ada jenis-jenis penyakit berjangkit. Tapi kalau tengok tangan penuh kudih, lain syak lo, nak kena cek lain pula. Kau ada penyakit apa, kudih buta ke apa ke, jadi masalah. Hanya sahaja yang harus dilihat perempuan yang mahu dipinang itu ialah mukanya dan dua tapak tangannya dengan belakang tangannya sahaja. Kerana keduanya itu bukannya aurat. Dan pula dapat tahukan elok buruk perkenan atau tidak perkenan di hati dengan melihat mukanya. Dan dapat tahukan kasar ataupun lembut keras badannya dengan melihat rupa tangannya dan jari-jarinya. Tengok-tengok jari, kematu semua. Weh, ni perempuan ke? Kan? Ataupun tomboy, buat kerja jenis kasak gedegak Contohnya, sifat kelembutan tu takut kita tak sesuai dengan kita. Inilah hukumnya pada mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Dan kata Al-Auza'i, boleh lihat kepada beberapa tempat yang berdaging. Bahaya tu, main pandangan tu. Okay. Nanti kita akan berjumpa dengan satu riwayat di mana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ulama petikai lah riwayat ni. Di mana Umar Al-Khattab satu hari pernah seorang perempuan mai jumpa dia, lalu dia selak kain sehingga nampak paha. Maka dikatakan, ada sebuah dalam kitab, ada dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Maka lalu ulama petikai, ulama kata boleh jadi perempuan tu telah pun dinikahkan oleh ayah dia kepada Umar Al-Khattab. Dia mai jumpa Umar adalah sebagai seorang isteri, bukan dia mai sebagai seorang wanita yang dipinang. Ya, khilaf ulama dan sebagainya, tapi bukan pandangan muktamad. Pandangan qaul jumhur ulama adalah hanya boleh tengok muka dan tangan saja. Dan kata Daud Az-Zahiri, boleh lihat sekalian tubuhnya. Dan pandangan ni tak dipakai oleh jumhur ulama. Okey, ijma' ulama tak pakai benda-benda ni sebab boleh mendatangkan pada fitnah. Kata Nawawi, perkataan Daud Az-Zahiri ini salah. Yang zahir lagi membuangkan bagi usul sunnah wal ijma'.
Tak kena, boleh tengok sampai semua badan. Tapi walau bagaimanapun kekal itu sebagai satu pandangan. Tapi pandangan, jangan ingat saya kata pandangan semua boleh buat. Oh ni lah bila mengaji, oh khilaf nah, ada kata boleh. Khilaf tu dia nak abang tak ada kata tapi tak boleh pakai. Macam Imam Ibn Taymiyah. Dalam masalah orang talak isteri, talak 3, dia kata talak 3 sekaligus jatuh 1, tak jadi 3. Dia ikut mazhab Hambali. Imam yang dia ikut tu, Imam Ahmad Ibn Hanbal, tak kata pun lagu tu. 3 tetap 3. Ijma' semua mazhab kata kalau 3, 3. Tak kira sekaligus ke berapa kaligus sekalipun. Walaupun sekaligus ke tak sekaligus ke tetap 3. Maka dia kata apa? Tak, kalau talak 3 sekaligus jadi 1. Maka pandangan dia menyalahi ijma'. Habis tu kita nak kata boleh? Tak apa, boleh pegang Ibn Taymiyah. Di mana negara yang pakai pandangan Ibn Taymiyah ni? Dah lah, di mana negara? Mungkin ada negeri-negeri yang tertentu dalam Malaysia yang kononnya mereka kira mengagung-agungkan Ibn Taymiyah dan sebagainya. Mereka punya mahkamah syariah pun tak pakai pandangan ni. Jatuh talak 3 sekaligus jadi 1. Tak, tetap juga pakai 3. Orang tak pakai. Itu sekadar dia punya pandangan peribadi, tak diamalkan pandangan dia. Jangan saya kata bunyi khilaf ya, betul boleh pakai. Tak. Amanah ilmu ulama dia buat main semua. Tapi yang mana nak pegang? Yang pegang kata muktamad adalah muka dan 2 tangan, 2 pergelangan tangan. Masalah. Melihat perempuan yang dipinang itu adakah berkehendak dengan izinnya atau dengan tiada izinnya? Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula mazhab kita Syafi'i, mazhab Malik, Ahmad dan jumhur ulama, bahawasanya tiada disyaratkan pada harus memandang perempuan yang mahu dipinang itu dengan redha dirinya. Bahkan harus baginya melihat akan dia pada waktu malingnya dengan tiada memberitahu. Kita pusing itu, memaling lah maksud kita tengok agak mana-mana boleh tengok pun. Tengok melalui CCTV ke, sambil lalu tengok dia duduk depan kedai mana ke apa, tengok oh ni budak ni, okey. Tengok lagu tu pun boleh ke? Boleh tak mana? Tak mana-mana boleh tengok. Tak semestinya resmi. Adik, Maisat, nak tengok muka sikit dengan tangan sikit, nak pergi Minang nak rumah kan? Ada tak payah. Tengok ya. Tak mana yang kita boleh dan tengok muka dengan 2 pergelangan tangan. Tetapi kata Imam Malik, aku tegah memandang perempuan yang mahu dipinang itu waktu malingnya, waktu dia berpaling-paling lagu tu, kerana takutkan jatuh pandangannya itu kepada aurat, takut tersilap tengok. Dan daripada Malik ada satu riwayat yang dhaifah, yang lemah. Dia kata tiada dilihat kepadanya melainkan dengan izinnya. Maka ini qaul ada dhaif, maknanya qaul yang lemah. Kerana Nabi SAW telah memberi izin pada melihat perempuan yang mahu dipinang itu dengan tiada qaid izinnya atau tiada izinnya. Nabi kata pi tengok. Perkataan itu umum, sama ada dapat izin ataupun tak dapat izin. Kalau tak dapat izin pun kita boleh tengok apa? Tengok satu perempuan lalu tengok tapak tangan dia, pergelangan tangan dia, tengok muka dia. Itu bukan aurat. Jadi tengok je lah, nak tengok tak mana pun. Nak kahwin ke tak mau kahwin ke? Belakang cerita boleh tengok. Tengok tak berdosa. Tetapi jikalau dilihat dengan izinnya, maka ia itu lebih utama. Dan pula sebab pun tiada berhajat kepada izinnya itu kerana perempuan itu ada adab dan pemalu. Dan pemalu itu pada ghalibnya malu pula ia memberi izin. Yang tu je. Faham tak? Dan pula apabila sudah dapat dilihat dengan izinnya, tiba-tiba datang tiada perkenan kemudian daripada dilihat akan dia, maka boleh jadi membawa kesan hatinya dan duka cita ia. Maka sudahlah kita menyakiti akan dia, ganti menyukakan dia. Sepatutnya kita bagi kegembiraan, bukan kita bagi perkara yang menyedihkan. Nah tengok siap-siap. Manalah tahu kot hitam sangat ke tak mau. Kan? Baru kata dia tu ada anak, pi tengok. Allah. Apa nak kata?
Gelap tak mau. Dia mau hak putih-putih contohnya. Okey? Terpulanglah. Jiwa setengah orang tak sama. Kalau tanya orang-orang kita, tanya budak-budak di sekolah, mau kahwin Mat Saleh? Semua nak kahwin Mat Saleh. Semua nak kahwin Mat Saleh. Cuba pergi tanya Mat Saleh, depa nak kahwin dengan orang mana? Negro. Depa nak kahwin dengan orang Asia. Orang belah sini yang kulit sawo matang, kulit macam koko-koko sikit. Depa suka. Depa main sini, depa pergi berjemuk pula duduk tepi laut, bagi jadi kulit koko-koko sikit. Gelap-gelap. Daripada cemui yang putih. Yang kita nak kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Mak Saleh. Tu dia. Gelak lah dah kahwin dengan Mak Saleh. Dia dah kahwin lah dengan Mak Saleh. Busuk, malas mandi. Bukanlah semua Mak Saleh kan. Tapi hak jenis tak faham agama ni, kadang-kadang tak tahu. Pengalaman saya jumpa, kadang-kadang bau tak tahan. Dia bau hanyak. Saya tak faham siapa dia boleh hidup macam tu lah. Islam lah yang ajarkan manusia supaya hidup jaga kebersihan. Tanpa agama Islam, manusia akan hidup, kita boleh tengok, jadi pengotor, jadi manusia yang tak jaga kebersihan. Masalah memandang perempuan yang mahu dipinang itu dengan wakil, apa hukumnya? Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ashab kita Syafi'i, dan apabila seseorang yang mahu meminang perempuan yang dihajatnya itu, tiada dapat ia melihatnya dahulu daripada pinangannya, sunat ia menyuruh seorang perempuan yang dipercayainya akan dia, pergi lihatkan dia dan beri khabar kepadanya akan apa yang dilihatnya. Dan boleh perempuan tu sifatkan orang yang dilihatkan kepadanya, maka mahulah pergi melihat itu pun dahulu daripada meminangnya. Hantar orang wakil pi, suruh siapa-siapa didik-beradik kita perempuan pi rumah dia, pi duduk, pi minang. Kira sebelum pinang pi tengok, cantik, comel, segak, kulit putih gebu, bau badan dia bau badan dia elok, tak ada busu-busu sangat. Tapi janganlah pula sifatkan lebih-lebih pula. Rambut, benda-benda yang dalam aurat dia tak boleh cerita. Boleh cerita takat muka dengan tangannya. Ada elok, segak elok, kulit pun putih gebu elok contohnya. Muka pun lawa, ada rupa elok, sopan santun. Tak boleh pula aku tengok hantar rambut dia panjang tu sampai ke lutut tu panjang. Sampai ke kaki jela-jela, pelesik pun tak panjang tu. Tu dia. Nak abang betapa panjangnya rambut. Tak payah. Itu tak payah abang. Rambut tak boleh abang. Masalah perempuan memandang lelaki yang mahu meminang akan dia, apa hukumnya? Kata Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Ni Khatib Syarbini ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab dia Mughni Muhtaj. Orang mengaji fiqh ni di pondok-pondok, di pusat-pusat pengajian, kalau mengaji Mughni Muhtaj ni kira last lah. Kitab fiqh orang mengaji lah. Mengaji yang ni kira ada besar. Syarah kepada Matan Minhaj Imam Nawawi. Ni kira kitab fiqh besar kalau orang mengaji. Mengaji yang ni dah kira tu guru lah. Alim lah insya-Allah kalau boleh ingat. Disunatkan bagi perempuan pula melihat, memandang. Disunatkan bagi perempuan pula melihat, memandang lelaki yang meminang akan dia, lain daripada auratnya. Apabila perempuan itu ada rasa mahu berkahwin dengan lelaki itu. Maksudnya lelaki boleh tengok, perempuan pun boleh tengok juga. Kerana orang-orang perempuan pun ada juga barang yang tiada diperkenannya. Dan yang diperkenannya pada lelaki, sebagaimana lelaki juga ada apa-apa yang diperkenankannya pada perempuan dan yang tiada diperkenankannya. Dan boleh perempuan tanya orang akan sifat dan tabiat lelaki itu. Lepas itu nak tanya siapa-siapa pun tak apa. Dia ni macam mana? Kelakuan dia macam mana? Tabiat dia macam mana? Kaki merokok ke? Kaki minum arak ke? Kaki perempuan ke? Pergi tanya. Nak selidik. Yalah pasal nak buat apa? Nak buat suami, nak jadikan pasangan. Ni bertunang. Dia ada hukum hakam dia tersendiri. Batas nak tengok dia. Dan tadi boleh kata banyak dah saya sebut berkenaan dengan meminang ni.
Cuma saya nak buka soalan sikit kat tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan bisa tengok tentang meminang, yang tuan-tuan boleh tanya, saya nak panjangkan sikit. Silakan. Apa yang tuan-tuan bisa tengok? Bagi. Yang lain pada yang saya cerita. Tiba-tiba tuan-tuan bisa pergi majlis bertunang, apa yang jadi? Langkah bendui. Dia kata langkah bendui tak boleh. Dan budaya kita pula, dia kata kalau langkah bendui, kena bagi persalinan, satu persalinan kepada adik-beradik yang di bawah, yang di atas pada tu. Nak kahwin dengan kakak, dengan adik, kakak tak kahwin lagi. Orang Melayu kata langkah bendui. Pasal apa? Tak ikut aturan, kakak nak kahwin dulu baru adik. Bila pergi kahwin dengan adik, nanti kakak terasa. Maka dekat kakak pun kena bagi sepersalinan. Macam mana bagi dekat bakal isteri. Tak betul. Cuma yang ni dari sudut adabnya lah. Kesian dia pun macam adik pakai lawa-lawa, kakak tak. Kalau kita rasa kita ada duit, kita nak sponsor bagi je lah. Bukan kata kakak dia, semua beradik-beradik, beranak-beranak nak bagi pakai satu colour. Kalau ni kan orang pakai sedondon kan. Bila ke Nuria semua ramai. Dah, Islam kata benda tu tak ada. Tak tahu, saya tak pernah berjumpa dalam kitab kata kena bagi gitu. Tidak disyaratkan dalam Islam, undang-undang kata kena buat macam tu. Asal nak bagi, bagi. Aku nak kahwin dengan adik hang, bukan dengan kakak. Kalau kena 3-4 kakak dua ada atas pada tu, jahanam. Boleh lari malam itu macam. Tak ada lah kan. Bagi takat mana boleh Nak minang dengan adik, bila nak kahwin dah langkah bendui nak kena bagi kat semua orang. Letih begitu. Islam tak syarat. Langkah bendui, langkah je lah, jodoh tak sampai. Nak buat macam mana? Kakak dah tak ada jodoh, ada adik jodoh dulu. Kahwinnya. Jangan duk amalkan lah benda tu. Saya tak pernah berjumpa dalil dalam Quran maupun hadis yang bagi tahu kata mesti kena bagi untuk kakak dan adik-beradik yang lain. Kan soalan lain? Apa yang tuan-tuan takkan lah sampai tuan-tuan hidup di dunia tak pernah, keluarga tuan-tuan pernah mengalami? Tak payah sabarlah siapa-siapa. Bagi contoh je, tanya soalan berkaitan dengan bertunang. Saya ada buat catatan khusus, saya tak ingat tajuk ni. Yang kali lah masa-masa lain. Tapi tak apa, tanya. Apa yang tuan-tuan bisa tengok? Apa yang tuan-tuan nak tanya? Pasal bertunang ya? Bukan pasal kenuri nanti hari lain. Hari ni cerita pasal bertunang ya? Kalau kenuri yang baik berkaitan dengan bertunang, tadi saya dah abang buat kecil-kecil. Ya, ada setengah-setengah kitab ulama kata pi tengok sebelum meminang. Masa minang tak payah pi. Betul? Tak payah datang. Ada sebut dalam kitab. Lelaki yang nak tengok perempuan yang nak minang tu pi sebelum. Pi tengok sebelum. Masa hari meminang tu tak payah. Nak pi pun boleh, tak pi pun tak apa. Tak apa, kalau faham di sini boleh. Boleh. Boleh, terbaiknya sebelum. Bukan tengok masa meminang. Tengok sebelum meminang. Merisik. Merisik. Maknanya kita boleh faham merisik tu sunnah lah. Benda tu ada dalam Islam. Saya bisa dengar dengan telinga saya sendiri, orang kata, tak apa lah, merisik bertunang semua adat, tak buat pun tak apa. Siapa kata tak buat pun tak apa? Nabi buat. Nabi suruh sahabat buat. Merisik itu sunnah amalan Nabi. Bertunang itu sunnah amalan Nabi. Cuma ulama khilaf tang nak tengok bila. Nak tengok perempuan tu sebelum meminang ke lepas dah bertunang. Lebih banyak ulama menyuruh supaya sebelum. Masa dah meminang, masa hari meminang, ya betul ada setengah pandangan kita tak perlu pergi dan ada yang mengharuskan untuk bila pergi tengok. Tak payah buat pelamin lah. Buat pelamin apa? Nak bertunang pun nak sarung cincin. Suruh mak kita pi, yang si mak ke, mak menakan ke, tok ke, pi sarung cincin. Sebetulnya bertunang tidak ada cincin. Tak ada, tak tahu apa belajar di mana.
Nabi suruh bagi mas kahwin ya dengan cincin besi apa benda tu. Bertunang tak ada syarat mesti kena bagi cincin. Ha? Buat tanda boleh lah. Ada. Tanda tu tak ada apa. Tak ada syarat pun mesti kena ada tanda. Tak boleh ke? Pada zaman lah ni duit berlambak pakai cincin berlambak di tangan. Macam mana boleh kata tanda lah tu? Kalau kita kata budaya kita, kalau bertunang cincin belah rotan. Cincin yang tak ada batu. Okey, cincin belah rotan. Bulat lagu tu ya. Itu tanda bertunang. Kalau dah kahwin, cincin yang ada batu. Ya, tapi negara luar tak amai lagu tu. Kalau di India lagu lain pula. Kalau di India perempuan yang dah kahwin akan dia pakai rantai. Rantai dia dekat dia punya tengah tu ada manik gandum. Mamak lah. Manik gandum. Bisa tengok manik gandum. Macam nak cerita. Nabi Damai tanya. Manik gandum tu membezakan antara perempuan Islam dengan perempuan orang bukan Islam. Jadi kalau mereka tengok, oh perempuan ni pakai, nampak, kata kalau nampak rantai tu, nampak manik gandum, maknanya dia ni perempuan Islam. Kalau kata sebab yang perempuan Islam pun pakai sari, yang bukan Islam pun pakai sari. Ini yang saya dapat maklumat lah. Bagi beza antara perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam. Maka sampai ke negara kita pun, mamak sebahagiannya pun masih amalkan bagi buat manik gandum. Kalau pergi kedai-kedai mais semua dia tahu buat manik gandum macam tu. Dia kadang-kadang dah ready made pun ada, beli pakai. Dia ni ada lah, masih lagi ada setengah mengamalkan. Budaya aja, adat. Kalau tanya saya kata itu bukan syarat. Sebab tu kalau nak pi meminang kena bertanya. Pi risik dulu. Masa merisik itulah kita tahu kata perempuan tu dah bertunang ataupun tak. Lepas tu kena ada merisik. Ni dah tiba-tiba bawa rombongan. Syarif Dul bawa main rombongan. Allah, berbelaga pula dah. Rombongan Syarif Dul main Pi Ramli tengah. Pi Ramli baru tengah nak masuk daun. Baru nak sembang-sembang. Syarif Dul dah main dah pula. Dengan misai tu macam ya. Main dengan bawa rombongan semua. Lepas tu bergaduh-bergaduh. Kan? Islam kata tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Tidak boleh membeli di atas belian orang lain. Orang dah beli, kita pergi sailang dia untuk beli, suruh jual kat kita. Orang tu dah bertunang. Pergi sampai, tanya apa pun tak. Sampai-sampai, Assalamualaikum. Kami ni rombongan meminang, main nak minang anak mami ni. Mami pun kata, nak minang? Anak mami orang lain dah pinang dah. Dah selesai dah. Berapa mereka bagi mami? Mereka kata nak bagi anak mami 30,000 kereta merah satu. Tak apa mami, saya up sikit. Saya bagi 50,000 kereta merah untuk mami, anak mami. Kereta biru untuk mami. Saya up sikit. Ni mami abang kata apa, kira cancel lah mami. Bagi kat saya lah. Itu dia. Hukum perbuatan lagu tu tak boleh, hukum dia haram. Tapi sah. Perbuatan lagu tu salah. Tapi tiba-tiba si mami ni kata apa? Mami pula ni kaki duitan ni. Bukan semua mami lah, contohnya. Okey, Zimbabwe mami ni. Ya, dia kata, kalau lagu tu kalau tak apalah, mami pun dapat sama, kira okey lah. Tak apa, nanti mami diabak kat depa, kira cancel depa punya. Allah. Pergi. Dia main sailang lagu tu lah. Dia denda, itu ada bincang dalam kitab fiqh. Kalau dah bertunang, dia kena bayar balik kalau ada benda-benda yang dah dikeluarkan, yang dia dah boleh minta, boleh buat tuntutan. Dulu saya tengok-tengok ni, saya kata takkan benda dah bagi hadiah. Rupanya saya tengok dalam kitab ada ulama bincang boleh buat tuntutan, boleh minta balik. Perempuan tu dia boleh minta balik. Betul, sebab ada isu apabila ada orang perempuan minta balik. Dah tak jadi kahwin kan, bertunang kan, tak jadi kan. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, boleh minta balik. Pasal dah keluar dah duit, boleh minta balik ganjaran.
Nanti insya-Allah siri akan datang, saya rujuk, saya bagi tahu balik. Saya ingat-ingat lupa, tapi nanti saya bagi tahu balik. Dia punya detail dia. Saya pernah baca tapi saya tak ingat dah. Dia memang banyak jadi begitu. Adakah boleh buat tuntutan? Nanti saya cek balik. Nanti saya tengok balik kok ada fatwa-fatwa terkini yang menyokong ke arah tu. Nanti kita bagi tahu pada siri akan datang. Mudah-mudahan saya ada masa sikit tengok. Boleh minta balik sebagai ulama, tapi saya tak boleh nak bagi kepastian confirm boleh minta ataupun ada khilaf, nanti akan datang. Tapi ada sedikit perbincangan berkenaan dengan buat tuntutan apabila meminang tapi tak jadi. Sebab tu kena beringat sebab itu melibatkan soal maruah. Maka dia boleh buat tuntutan. Maruah depa. Hang tiba-tiba hang tak mau. Sebab tu kalau kata tak mau kena buktikan dengan sebab. Oh, saya tak mau sebab anak makcik bukan anak dara. Telah pun ditebuk tupai. Anak makcik saya dapat bukti dah tidur dengan orang perempuan dah ramai. Saya ada bukti. Boleh buktikan benda-benda lagu tu, bolehlah Islam bagi ya. Sebab benda tu aib. Tapi saja-saja tiba-tiba nak bertunang, lepas tu pergi bertunang, orang boleh buat tuntutan. Akan datang saya cerita detail. Lain. Ada soalan? Tanya. Memang duk tipu agama ke tu. Mas kahwin murah-murah. Mas kahwinnya RM11 suku. Tahu dia punya hantaran dia RM50,000, RM100,000 contohnya. Oi, mati ya tu. Sama jual anak kan, tak boleh Nabi, walaupun kita dah pernah jumpa dengan hadis, Nabi kata sebaik-baik perempuan tu yang paling rendah mas kahwinnya, maharnya. Maka mahar termasuk sekali dengan belanja. Yang saya tengok akhir-akhir ni yang pandai, yang reti-reti agama sikit, dia buat macam mana, dia kata macam ni, tak apalah, bagilah mas kahwin kalau ikut kerajaan ni berapa? 100 ada tak silap saya tu, kena tanyalah tu tak. Tapi pandai pula main tang mas kahwin, dengan mas kahwinnya RM37 tunai. Murah gila tu. Tapi tengok-tengok langsung nikah belanja hantaran. Uish, boleh gantung diri ya. Nak abang kata tak sepatutnya. Orang-orang yang bijak dia kata macam ni lah. Tak apalah. Letak ya berapa mas kahwin ala kadar, hantaran bagilah berapa yang hang rasa patut-patut bagi. Dan bila orang dah kata patut-patut bagi, akai mau ada. Ada akai mau ada. Faham tak? Si lelaki kena ada otak sikit. Takkanlah dah mak mentua, pak mentua tak letak apa bayaran sampai hang tak bagi sekupang pun. Takkan memang papa kedana ambil gitu. Dia tahu nak kahwin, sekurang-kurangnya adalah kot sikit apa ke, bagi rantai satu ke. Hadiah ni nak kahwin. Kot lah memang zaman tu zaman apa orang panggil zaman teruk sangat, lain cerita. Kalau memang duduk di tempat macam kita, negara kita kerja berlambak, hampir duduk tepi jalan, tak mana-mana kedai, hampir cuci pinggan saja pun sehari 50 orang dibagi. Koman-koman pun main ujung bulan boleh dapat tengah 2,000. Takkanlah sampai rantai satu orang tak boleh bagi. Piramli kata apa? Ya Artombe kata, ya apa dah punya papa kedana ni. Kan? Punya sampai tak ada apa langsung ke? Dah tahu nak kahwin, dah lepas-lepas kahwin pun bagilah satu hadiah apa-apa. Yang tu orang yang bijak. Janganlah ambil kesempatan, pak mentua aku tak minta duit apa. Memanglah tak minta duit, tak mau membebankan. Tapi sebagai manusia yang faham dengan keadaan semasa, bagi bila 1,200 ke buat syarat. At least tak ada lah sampai orang nampak macam tak mau langsung mau free semata-mata semua. Dengan baik masa angkat nikah kita macam ni, dengan mas kahwinnya free. Kan lagi senang. Boy memang free. Bukanlah salah nak ambil anak orang free. Tapi tengoklah dulu kalau nak bagi free pun. Kot-kot boleh jadi berjenis sikit kan? Bagus juga. Kan? Sebab tu orang dulu-dulu jangan buat main tu. Nak main minang anak mami ke? Ancai mampu dia punya soalan tu. Cik kerja apa? Bulan-bulan berapa dia dapat?
Ya, Maminti korek semua cerita. Cik duk mana? Adik-beradik siapa? Mak bapak siapa? Tak cik kan? Siaplah terkencing jawapan mu. Boleh ah. Boleh. Bocek boleh. Bocek boleh, bond boleh. Bond bank punya, tapi ada nilai lah. Ada nilai tak apa. Soalan. Masa tunang takat gambar pegang-pegang tangan. Yang sempoinya juru kamera pula suruh pegang-pegang tangan rapat-rapat. Mau tendang dia ni pula lagi. Oh, jahat Yang cameraman ni pun jahat. Kadang-kadang mak bapak yang suruh buat. Bukan mak bapak sini lah, Zimbabwe punya je. Keluar Zimbabwe. Aduh. Dah pelik-pelik tu dah. Ni rapat-rapat dah sikit nak kahwin. Bukan kahwin, bertunang baru. Dah berguling dah. No, pergi ambil tengah bendang. Pergi balik pulau tengah bendang. Kita duk bawa kereta. Apa dia duk menerak tau tu? Ingatkan duk berlatih askar apa ke apa? No, duk menerak dalam bendang tu. Pelik-pelik sungguh. Zaman lah ni upacara ambil gambar lagi penting daripada nak ambil jumpa adik-adik. Kadang-kadang pi orang nak tengok mana dia pengantin. Tak ada pengantin pi apa dia panggil? Outdoor. Ada pula macam ikon pula. Indoor, outdoor pula. Pergi tepi laut. Lepas tu masuk lautan sawit mana ke. Lepas tu pergi duduk ambil apa dekat pokok getah mana ke. Mau pula kalau jenis pokok-pokok apa ni, daun luruhnya banyak kan. Pergi duduk menerak dalam tu. La ilaha illallah. Jadi gila habis manusia. Tak faham lah. Main nak ambil gambar. Pelik-pelik lah. Itu sekali saya pergi dekat mana? Dekat dam saya pernah cerita. Dam kat Bengkuang dam. Saya balik pada apa? Kulim. Balik kot Bukit Lengkok dia panggil tu. Lalu kot apa nama? Bengkuang lah. Saya tak pernah tengok dia punya dam atas tu. Saya saja corner binek atas tu. Hari yang saya sampai tu, hari tu hari cuti, hari tu pengantin ada dekat 10 pasang. Dengan masing-masing ada kameraman masing-masing. Sini duk menerap, sini duk tonging tau ni, sini duk duduk, sini duk duduk lagu tu. Tu dia kata ni tempat apa Loh, rupanya biar ambil gambar kat situ. Punya ramai. Zaman lah ni bila bertunang mesti buat pelamin. Ada yang berinai. Itulah saya pun tak tahu mengaji di mana tau. Kan? Berinai. Tak apalah dia nak berinai kan, nak tempek tak mana ke. Yang dia buat pelamin tu pasal apa? Tambah-tambah budaya sebahagian daripada orang-orang yang tertentu, amalan macam masyarakat lain. Jangan, daripada kecil-kecil bersunat pun duk pelamin dia. Saya ada gambar masa saya kecil-kecil sunat duk hotel pelamin. Saya tanya kamu saya ni gambar apa Kok lah kakak-kakak saya kahwin ke apa. Tengok-tengok masa tu sunat. Baliak, dia tahu kata baliak pun dia buat majlis tak. Oh ada passion lagu tu no. Hanya bak hantaran dia kata kena ganjil 7-9 dulang. Bagus soalan ni. Bagi 7 kena balas 9 ataupun 11. Dia tak boleh apa nama? Dia tak boleh bagi 6. Dia tak boleh nanti share tak. Share mana share lah. iPad lah. Orang bagi 7 kena balas 9, 11. Dah kalau bagi 7 sama, dia macam ni, dia rasa nak bagi, dia bagi. Rasa nak bagi. Seronok lah macam kahwin. Saya faham. Tapi tak semestinya kena ada 7, 9, ganjil. Tak ada. Tak kena tu, tak kena. Oh, ada senarai pula. Oh, dia. Labuan, janda ibu tunggal 80. 80. Anak dara 80. Kelantan tak ditentukan. Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah tak ditentukan. Pulau Pinang, janda dengan ibu tunggal 24 ringgit. Murah-murah. Bujang anak dara pun 24 ringgit. Pahang lagi murah. 22 ringgit 5 upang. Perak 101.
Wilayah persekutuan janda 40, anak dara 80. Mai sikit. Negeri Sembilan janda 100, anak dara 200. Melaka janda kan anak dara semua 100. Sabah janda 80, anak dara 100. Sarawak janda 120, anak dara pun 120. Paling mahal Selangor, janda kan anak dara 300. Tak apalah, ini dia letak satu anggaran. Jadi kalau siapa-siapa nak bagi lebih, bagi je lah. Cuma janganlah duk. Dia kadang-kadang ni pesanan juga tuan-tuan ni yang mengaji ni. Yang tak mengaji tak apa. Baby kat mereka jahil. Ni pesanan pada yang mengaji, yang duk dengar ceramah, duk dengar kuliah Kadang-kadang yang kahwin tu anak orang lain. Anak kakak, anak menakan ke siapa. Yang kita duk masuk campur pi duk tambah lauk bagi jadi kahwin tu bagi jadi susah tu pasal apa? Dia beradik ni mai. Dah ni apa? Tak ada pelamin-pelamin mah. Esok mah ni orang dikata apa kat kita, dia beradik mah kata kedekut. Ni mai duk cucuk lah, setan-setan ni semua mai lah, segala jin setan mah ni mai duk cucuk. Mak pak tu dah mula bagui dah sikit. Kira nak pelepah-pelepah dah anak. Mai pula makan. Pelepah-pelepah apa? Ni seorang yang anak perempuan lah, tahu tak? Apa orang semua beradik-beradik semua dikata apa? Duk kira apa dia beradik? Kita duk besar sangat dia beradik. Besar sangat dia beradik. Besar sangat orang kata. Kita mak bapak kena berani buat keputusan. Anak kita nak bagi kahwin. Kata orang bagi kahwin. Tak apa. Bagi je mereka rasa nak bagi berapa. Tak apa. Nah, kami tak mau, tanggungjawab kami bagi kahwin anak. Hampa rasa hampa nak bagi, bagi. Alhamdulillah. Balik bincanglah tengok kemampuan. Toto mai pula daripada balik. Mai pula ni adik dia beradik pula duk buat mesyuarat. Awak an cakap lagu tu. Ingat anak hang apa? Tong sampah kau boleh lempak ikut dan tak ada harga. Mai pula ni duk cucuk ni. Habis dah kata bagilah berapa pun. Depa tu balik sini pula duk bergaduh adik-beradik. Yang adik kakak sepupu sepapat beradik-beradik beranak-beranak bergaduh mai. Lepas pada tu ni duk isu ni Assalamualaikum. Sajalah malam depa duk bincang-bincang, depa kata tak apalah bagi 10,000 sudah. Tu dia. Daripada kata berapa tak apa, terus letak 10,000. 10,000 tu saya bagi anggaran biasa-biasa. Mana ada lah ni orang bagi 10,000 semua letak mahal-mahal. Anak mami mahal tahu dah. Belajar college tau, keluar universiti. Mana ada 10,000? Mana ada 10,000? Tak ada mau 35,000. Allahu Akbar, mampuilah. Lepas tu tak menikah sampai ketua. Jadilah andar tu. Duk memilih sangat. Minta ampun, minta maaf. Sajalah abang kan. Inilah ragam-ragam. Bukanlah kita ni bagui. Tapi itulah hakikatnya kalau tuan-tuan perasan. Inilah dunia pada hari ini. Sekurang-kurangnya hari ini kita dapat banyak panduan dalam kehidupan. Kita bukan nak menghina, kita nak kata apa-apa. Tapi inilah realiti kehidupan. Kita pun bukan sempurna hidup kita. Semua orang dalam rangka nak bagi elok. Maka kita buatlah, ambil garis panduan yang Islam kata. Apa yang boleh, apa tak boleh. Khususnya hari ini kita belajar pasal bab minang meminang, bertunang. Maka kalau ada keluarga kita yang nak meminang, macam ni kita bagilah garis panduan. Anak-anak minang ke, macam ni Islam kata macam ni, boleh tengok apa macam ni. Jangan jaga anak-anak, jangan bagi keluar hidup jalan dengan tunang. Jangan duk pegang-pegang, jaga batas-batas syarak. Kita habaq hukum hakam dia cukup Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW tadi saya lupa nak abang, Nabi pesan dekat wakil dia supaya cium bau badan dia dan tengok betisnya. Ada pula dalam riwayat yang lain orang keting. Jadi mungkinlah dengan cara melihat lagu tu boleh tahu kata dia ni ada penyakit ke tak penyakit ke dan sebagainya. Pendek kata, benda-benda ni semua Islam letak sebagai garis panduan supaya apabila berkahwin nanti kedua-dua pasangan lebih sayang menyayangi, suka menyukai, tak ada benda-benda aib di antara mereka. Baik dengan perangai, itu cerita lain pula. Agamalah akan menyelamatkan kita apabila kita faham kita punya tanggungjawab terhadap Allah, tanggungjawab kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan saya doakan pada tuan-tuan semua yang mendengar, yang berhadir di masjid ni,
Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita terbaik di muka bumi ini, dapat ketenangan dalam rumah tangga kita. Jadi rumah kita baiti jannati, rumahku syurgaku. Allah berkati kehidupan kita dan juga anak-anak cucu keturunan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung dengan bab yang ke-18, babu ma jaa fi i'lanin nikah, bab pada menyatakan tentang memasyhurkan kahwin, mengiklankan kahwin. Nah, maksudnya kita nak buat kenduri kenara, nak buat iklan, boleh tak kita pukul-pukul kompang ke, buat kenduri kat masjid ke apa ke. Kita akan cerita pada siri akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.